Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yuhibbul 'uttas wa yakrahu at-tasa'ub fa idza 'atasa ahadukum wa hamida Allah ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'a an yaqula lahu yarhamukallah wa amma at-tasa'ub فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bersih. Hadisnya begitu. Nabi kata innallaha yuhibbul 'uttas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia suka pada orang yang bersih. Wa yakrahu at-tasa'ub. Tapi Tuhan tak suka kepada orang yang menguap. Baca hadis ni tak boleh menguap. Lagi tak boleh menguap. Fa idza 'atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslim sami'a an yaqula lahu yarhamukallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila seseorang daripada kamu bersih dan orang yang bersih itu kata alhamdulillah, maka menjadi kewajiban kepada orang Islam yang dengar dia bersih dan dengar dia kata alhamdulillah itu kata yarhamukallah, yarhamukallah gitu. Nabi kata wa amma tasa'ub, dan adapun apabila satu orang itu menguat, fa innama huwa minasyaitan. Nabi kata menguat itu daripada syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Nabi kata siapa daripada kalangan kamu yang nak menguat, maka hendaklah dia sedaya upaya tahan, jangan sampai menguat. Fa inna ahadakum idza tasa'a, sesungguhnya seseorang daripada kamu apabila menguat, dhahika minhu syaitan. Syaitan gelak darah apabila tengok ada orang menguat. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Cukup kuat lah. Hadis ni bila kita dengar kata as-sahihain, as-sahihain maksudnya dua sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Cukup kuat. Ataupun kita dengar hadis itu riwayat Al-Bukhari, cukup kuat. Ataupun kita dengar hadis itu riwayat Muslim, cukup kuat.
Kerana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ataupun riwayat Bukhari saja, ataupun riwayat Muslim saja, ini hadis sahih. Maka hadis yang kita baca ni riwayat Al-Bukhari. Dia beritahu kepada kita di sini, dia kata dua benda. Satu bersin, yang satu menguap. Bersin Nabi suka, menguap Nabi tak suka. Kerana bersin itu menunjukkan sihat. Tapi apabila berkali-kali saya kata, nah, bersin sekali sekala tu menunjukkan sihat. Manakala menguap itu menunjukkan orang ni sama ada satu malas, penyegar, ataupun menguap menunjuk kata perut terlampau kenyang, ataupun menguap menunjuk kata dia satu orang yang berat tulang, tak larat nak beribadat. Maka oleh kerana menguap itu menunjuk kepada tanda-tanda malas, tanda kata terlampau kenyang, tanda kata dia ni berat tulang nak beribadah, maka kerana itu Nabi SAW tidak suka. Itu huraian di sisi ulama hadisnya begitu. Maka disebutkan pula dalam hadis ni, dia kata apabila satu orang Muslim itu bersin, sunat bagi dia kata Alhamdulillah. Dan wajib bagi saudara Islam dia yang dengar kawan bersin kata Alhamdulillah ni, wajib orang yang dengar ni kata Yarhamukallah. Hak bersin sunat kata Alhamdulillah. Hak dengar wajib kena kata Yarhamukallah. Nabi SAW bagi garis panduan, dia kata apabila seseorang daripada kamu nak menguap, kerana menguap ni kerja manusia, nama kata manusia kalau tak menguap bukan manusia. Rimau pun menguap, kucing pun menguap, takkan manusia tak menguap. Maka Nabi kata fa idza tasa'aba ahadukum, apabila seseorang daripada kamu berasa nak menguap, tak payah dah, memang nak menguap sungguh, falyaruddahu mastata'a, maka hendaklah dia tolak rasa nak menguap itu sedaya upaya. Maksudnya tahan sedaya upaya. Biar hidung kembang sampai jadi satu muka tak apa, jangan buka mulut semua. Kerana kata Nabi SAW, apabila seseorang kamu menguap, dhahika minhu syaitan, syaitan gelak besar. Dhahika maksudnya gelak bunyi suara. Yadhak, dia gelak berat. Berjaya dia menumbangkan seorang pendengar kuliah ilmu. Dia berjaya dan dia gelap besar. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang kedua ni Nabi tambah satu lagi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apabila seseorang daripada kamu bersin dan dia kata Alhamdulillah, maka saudara dia ataupun kawan dia yang dengar orang bersin ni kata Alhamdulillah, kawan ni kena kata Yarhamukallah. Apabila kawan yang bersin dengar orang ni sebut Yarhamukallah, maka orang yang bersin tu kena kata balik Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. Kawan yang dengar kata Yarhamukallah, mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Kawan yang bersin ni kata balik Yahdikumullah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada kamu. Wa yuslihu balakum, dan mudah-mudahan Allah bagi baik hati kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Benda ni simple-simple punya benda, tapi kita selalu terlepas. Sama ada kita bersin sendiri, kita tak kata Alhamdulillah, kita marah pula ada. Dia bersin ish, dia kata begitu. Maka daripada dia ish nak marah tu, lebih baik dia kata Alhamdulillah, dapat pahala. Maka orang yang dengar pun sama, bila dengar pun biasa-biasa kan mulut Yarhamukallah, kata begitu.
Amalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW ni, dia nak tunjuk kepada kita tentang harmoninya orang Islam ni. Orang Islam ni, kalau kita sama-sama Islam, kita hendaklah saling doa mendoa antara satu sama lain. Kita jumpa dia, kita doa dia, dia jumpa kita, dia doa kita. Harmoni hidup orang Islam. Kerana keharmonian di kalangan orang Islam ni semakin pudar. Lah kita sama-sama Islam, kita ukhuwah ataupun persaudaraan tak cantik lah ni. Tak cantik. Kita tengok orang Islam, kita sakit hati. Kita tengok orang Islam, kita iri hati. Kita tengok orang Islam, kita ingat macam-macam dalam hati. Kita lari macam tu. Tengok saudara kita sama Islam menjaga maju, kita hangat hati. Kita tengok saudara kita sama Islam mengaji ilmu dan mencapai kejayaan dalam bidang ilmu, kita tak senang hati. Benda-benda macam ni boleh diubati dengan amalan yang nampak simple macam ni. Amalan apa? Selalu doa di antara satu sama lain. Kita jumpa satu budak hafaz Quran, kita orang tua, kita ustaz sekalipun, kita jumpa dia budak baru duk belajar hafaz Quran, baru 15 juzuk. Apa salahnya kalau kita kata kat dia, tolong doa kat saya, bagi saya jadi elok. Ada salah? Tak jatuh martabat kita kalau kita minta budak tengah duk mengaji doa kita. Kerana dia dengan kita, dia ada lebih dia 15 juzuk Quran ada dalam dada dia. Kalau dia doa tak ke Allah terima doanya. Maka amalan yang macam-macam ni, yang dipandang remeh oleh kita ni, sebenarnya dia membawa kesan yang besar dalam kehidupan orang-orang Islam. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza 'atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu, fa in lam yahmadillah fala tushammituhu." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini pula Nabi bagi amaran daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, apabila seseorang daripada kamu bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, fashammituhu, Nabi kata maka hendaklah kamu doakan dia. Maksud dia, kita kata yarhamukallah. Tapi Nabi kata, fa in lam yahmadillah, kalau sekiranya dia bersin, dia tak kata Alhamdulillah, Nabi kata fala tushammituhu, jangan doa dekat dia. Tentang apa? Ini cara Nabi SAW dia tarbiyah sahabat-sahabat dia, dan dia tarbiyah kita. Nak ajak supaya satu orang tu boleh beradab dengan adab Islam, dia kena cengih macam tu. Kalau satu orang bersin, dia kata Alhamdulillah, Nabi suruh kita kata yarhamukallah. Tapi kalau satu orang bersin, dia tak kata Alhamdulillah, Nabi kata jangan kamu doakan dia. Maksud dia apa? Nak ajak orang yang kurang beradab supaya dia jadi orang yang beradab. Tidak cukup dengan itu, mai satu hadis yang lain lagi, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, "Atasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Faqala alladhi lam yushammithu, 'atasa fulanun fashammattahu wa 'atastu falam tushammitni." Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadha hamidallah wa innaka lam tahmidillah." Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Ini hadis kuat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, ada dua orang laki-laki duduk dekat dengan Nabi, dua-dua bersin. Nabi duduk dalam satu kuliah, dua sahabat dua ada tepi, dua-dua bersin. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Hak seorang tu bersin, dia kata Alhamdulillah. Seorang lagi buat lagu pekak badak begitu aja, tak ada apa-apa. Faqala alladhi lam yushammithu, 'atasa fulanun fashammattahu wa 'atastu falam yushammitni. Kata kawan hak bersin tapi tak kata apa ni, dia komplain Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa dia ni bersin, kamu doakan dekat dia, pasal apa dekat saya tak doa? Dia tanya Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hadza hamidallah. Nabi kata aku doa dekat dia ni sebab dia bila bersin dia kata alhamdulillah, maka aku doa dekat dia yarhamukallah. Wa innaka lam tahmidillah, tapi hang bersin tadi tak kata alhamdulillah, aku tidak doa kepada hang. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan tengok Nabi dia tegas. Kita kata apa benda tu kecil. Nabi bila dia abang kata benda ni kalau buat dapat pahala, benda ni kalau buat tak dapat pahala, benda ni kalau buat dosa. Nabi bila dia abang macam ni dia tegas. Kalau Nabi kata siapa bersin kata alhamdulillah, dan siapa dengar orang yang bersin kata alhamdulillah kena kata yarhamukallah. Nabi kata kalau siapa dengar orang bersin tak kata alhamdulillah, jangan kata yarhamukallah dekat dia. Nabi bukan kata saja, bila mai depan Nabi jadi benda tu, orang yang kata alhamdulillah Nabi doa dekat dia, orang yang tak kata alhamdulillah Nabi tak doa dekat dia. Nabi buat macam mana dia kata. Maka Nabi SAW satu orang yang tegas di dalam nak mendidik sahabat-sahabat dia. Pernah Nabi tengah mengajar sahabat belahak. Sahabat belahak. Nabi terus kata dekat dia, kuffa anka jusa'ak. Nabi kata, tahan belahak hang tu lain kali. Nabi dia macam tu. Pasal apa? Belahak ni kurang adab. Tahan, jangan tunjuk kata kita macam tu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada sawtahu, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Daripada Abi Hurairah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, Nabi SAW apabila dia bersin, wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi, Nabi akan letak tangan dia tutup mulut. Nabi bila nak bersin dia akan buat tangan di mulut, bersin tutup mulut. Ataupun dia kata wada'a thawbahu ala fihi, ataupun dia letak baju dia, lengan baju dia tutup macam tu. Itu adab yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Wa khafadha sawtah, dan Nabi bagi slow suara dia. Nabi bila nak bersin ni, Nabi kontrol suara tu bagi slow. Itu adab yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dan hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kita kena ambil buat amalan dalam hidup kita. Benda simple, jangan terlepas benda-benda yang simple macam ni. Kerana benda yang kecil-kecil macam ni, di akhirat itu Allah tunjuk dekat kita besar pahalanya. Benda ni kecil pada mata kita atas dunia. Akhirat esok bila tengok ganjaran yang Tuhan sedia, rupa-rupanya besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Yasin. Surah Yasin muka surat 303. Muka surat 303. Bawah sana dia tulis Al-Qissah. Kata ulama, telah suruh Nabi Allah Isa alaihi salam kepada ahli Amqasiyah, iaitu dua orang suruhan dia yang bernama Yuhanna dan juga yang bernama Bulas. Yang ni kita dah baca dah bulan lepas, tapi kita baca tidak detail. Cerita Nabi Allah Isa alaihi salam, kalau tuan-tuan baca dalam Quran, dia ada satu istilah kepada orang yang mengikut dan menyokong dan membantu Nabi Isa ni. Mereka ni dipanggil Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Kalau satu dia panggil Hawari. Hawari. Orang-orang yang kerja tolong Nabi Isa ni dipanggil Hawari ataupun Hawariyun. Daripada kalangan Hawariyun, daripada kalangan orang-orang yang bertolong Nabi Allah Isa alaihi salam ni, ada beberapa orang pilihan dia. Di antaranya ialah Yuhanna dan juga Bulas. Nabi Allah Isa alaihi salam ambil Yuhanna dengan Bulas ni, hantar mereka ni suruh pergi berdakwah bagi pihak Nabi Allah Isa alaihi salam.
Dan dia kata Yuhana dan Bulas itu adalah daripada kalangan Hawari. Dia sebut dah. Daripada kalangan Hawari yang menyeru mereka itu kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilah keduanya, yakni Yuhana dan Bulas ni dekat dengan negeri. Depa pergi ke tengah kota nak berdakwah orang. Maka jumpa dengan Habib An-Najjar duduk belah kambing. Ini kita baca bulan lepas. Habib An-Najjar yang ayat kita nak jumpa. Kita nak jumpa selepas daripada ni, cerita Habib An-Najjar ni berlari-lari mai ke tengah kota ni kerana nak bagi ingat kepada orang yang nak ambil tindakan kepada orang-orang yang nak bunuh Hawari Nabi Isa ni. Okey. Baik, maka pergilah Yuhana dengan Bulas ni ke tengah negeri, jumpa dengan satu orang yang bernama Habib An-Najjar. Dia sedang duduk belah kambing. Maka bagi salam keduanya kepadanya. Maka kata Habib, kamu ni siapa? Habib An-Najjar ni bila tengok Yuhana dengan Bulas mai, dia tak kenal mereka ni siapa. Dia tanya, hampa ni siapa? Maka jawab kedua itu, kami pesuruh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia kata kami utusan Nabi Isa. Nabi Isa hantar kami mai sini, seru kamu daripada sembah autan, sembah berhala, sembah tokong kepada sembah Tuhan Ar-Rahman. Dia berkata kami Nabi Isa suruh main, suruh ajak hang dan semua orang ada di sini berhenti sembah berhala, sembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka kata Habib, adakah mukjizat? Dia ni pun, Habib ni pun satu orang yang ada juga ilmu lebih kurang. Kalau Nabi ada mukjizat. Sebab dia pernah dengar cerita orang dulu-dulu, cerita dulu-dulu ada Nabi, dan Nabi-Nabi yang main ni ada mukjizat. Bila dua orang ni main dekat dia, habaq kata kami diutuskan oleh Nabi Isa. Dia kata bos hamba Nabi, bos hamba ada mukjizat dah? Dia tanya macam tu. Maka kata keduanya, na'am. Ya, dia berkata, kami menyembuh orang sakit, kami ubat akmah, dan kami ubat baras dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kami memang membawa apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, dan diturunkan kebolehan itu kepada kami atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kami boleh menyembuhkan orang yang sakit yang tertentu, sakit sokok, sakit kusta, sakit buta dan sebagainya. Kami dengan izin Allah boleh menyembuhkan orang yang sakit macam tu. Maka kata Habib, kebetulan aku ada seorang anak laki-laki sakit sudah lama. Habib kata tak apa, cantik. Dia kata aku ada anak sakit seorang, jom pergi di rumah. Kalau apa boleh berubat anak aku, baru aku boleh percaya ke hangpa. Begitu. Maka kata keduanya, bawa kami untuk lihat. Maka dibawa keduanya, maka sapu keduanya itu akan anak Habib itu. Maka bangkit dia ketika itu juga menjadi sihat. Dia kata dia pergi ke rumah Habib ni, tengok anak dia tidur kelentang lama dah, tak boleh bangkit, kubur kering dah. Dia sapu budak tu dengan tangan dia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bangkit kedah budak ni, lari merata, jadi sihat budak ni depan mata semua orang. Jadi macam tu. Maka masyhurlah khabar di dalam negeri. Maka datanglah segala orang yang sakit-sakit, maka disembuh Allah atas tangan keduanya kebanyakan orang yang sakit itu. Ya. Bila dengar lagu tu, masyhurlah lagu kita lah. Lagu kita lah ni ramai betul orang abang. Dia kata jom pergi Bali tu, budak kecil dia boleh duduk jampi ayam apa kan, pukul 4 pagi sampai dah. Kawah jual jagung opui pun buat duit tak kira. Kawah ada bancuh ayam Bandung pun kaya raya. Budak tu telah lah kan. Macam tu cerita dia. Jadi nak heran apa kalau main dekat kita cerita macam ni. Cerita macam tu sudah jadi dah dulu, jadi lagi dah ni. Bila habaq aja ada satu benda pelik jadi, pakat apa habis tu habaq kata tak apa, habaq kata pelepah muka pindah naik muka orang pun kacang 4 dia nak ubun habis kacang 4 ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tommy kedai gambar pun boleh buat duit, jual gambar pokok pinang tu aja. Tuan-tuan, ni yang kata manusia ni bila dengar kata benda pelik dia serbuh. Dia tak lagi chance, dia mesti serbuh. Dia takut tak lagi, tak ada dia nak pergi tengok benda tu habis, dia pergi dulu.
Dah pi dah balas pi lagi 2-3 kali buat dah. Pi kali ketiga keras pokok akak pokok pinang tu balik buah bantai tidur pula. Dia lagi duduk main lagi kahut macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Yohana dengan bulas ni pi berubat budak ni, dengan izin Allah budak ni baik jadi masyhur, pakat cakap sana sini, habis orang-orang sakit ada dalam negeri tu sewa ben kelang pakat turun pi cari Yohana dengan bulas ni, minta dia tolong berubat bagi jadi elok. Dan adalah raja negeri yang bernama Intikha, dia menyembah asnam. Raja yang memerintah negeri Antakya ini, raja ni sembah asnam. Dia raja dan dia sembah tokoh. Kata dia kepada keduanya, bila benda ni orang pakat tu bercakap semua, raja pun tahu benda ni. Raja kata, panggil mai budak dua orang ni aku nak jumpa. Raja kata. Maka kata ia kepada Yohana dan Bulas ni, kamu ini siapa? Bila raja panggil mai menghadap, utusan Nabi Isa dua orang ni, Yohana dengan Bulas ni dipanggil oleh raja mai menghadap. Raja interview depa. Raja tanya, hamba ni siapa? Maka kata keduanya, kami pesuruh Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka jawab terus terang. Mereka kata kami ni orang biasa, tapi bos kami Nabi. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa hantar kami mai di sini. Seru engkau daripada sembah asnam yang tiada dengar dan tiada melihat itu kepada sembah Tuhan yang mendengar dan melihat. Dia pun cakap depan raja direct. Dia kata, tuanku, kami ni orang Nabi Isa. Kami disuruh oleh Nabi Isa mai di sini, tujuan kami nak seru tuanku, suruh sembah Allah, Tuhan yang satu. Dia cakap direct. Daripada tuanku duk sembah batu, duk sembah kayu, duk sembah pokok, duk sembah kongsu, duk sembah benda-benda yang tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh bagi manfaat, tak boleh buat mai mudarat. Tuanku tinggal benda ni semua. Tuanku sembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Tuhan tuanku juga, dia kata. Maka kata raja, adakah bagi kita Tuhan lain daripada Tuhan asnam kami ni? Raja kata, selama-lama ni yang saya tahu raja ni lah batu ni. Dia kata, selama-lama ni yang kami tahu Tuhan, batu ni lah Tuhan. Ada lagi ke Tuhan lain? Dia kata. Maka kata keduanya, kata Yohana dengan Bulas ni, na'am, dia kata, Tuhan yang menjadikan engkau dan Tuhan yang menjadikan Tuhan engkau yang engkau sembah itu. Dia kata ada. Tuhan yang betul-betul ini adalah Tuhan yang menjadikan tuanku dan Tuhan yang menjadikan Tuhan tuanku. Dia kata, itulah Tuhan sebenar. Dia kata. Maka kata raja, bangkit kedua kamu, aku hendak fikir. Dia dengar begitu, dia kata, okey tak apa, bangkit, aku nak fikir benda ni. Maka bangkitlah kedua mereka itu. Maka kedua, tiba-tiba manusia bangkit pukul mereka itu pada seorang 100 rotan. Rupa-rupanya dia suruh orang tangkap budak dua orang ni. Raja memerintah negeri ini, dia perintah kepada polis dia pergi tangkap Yohana dengan Bulas ni. Pergi tangkap ni semua buat mai cerita karut nak pecah belah masyarakat kita. Kita duk sembah Tok Kong elok-elok, dia main habaq kata Tok Kong kita tak boleh buat apa. Dia suruh sembah satu Tuhan yang mata tengok tak nampak. Ini semua mengarut, ini semua nak main pecah belah masyarakat. Tangkap mereka ni masuk jil, rotan pula ke belakang mereka ni. Raja terubat begitu. Dan dipenjara keduanya. Maka tak kena terdengar pada Nabi Allah Isa alaihi salam disuruh Rasul yang ketiga. Berita dua orang ni kena tangkap sampai ke pengetahuan Nabi Isa. Nabi Isa pilih seorang lagi. Hantar pula seorang lagi pergi ke negeri yang sama ni. Dan nama orang yang ketiga ini ialah Syam'un. Dia hantar seorang lagi. Syam'un adalah kepala kepada golongan Hawari. Hak ni, dia ni chief. Chief di mission, apa dia panggil. Dia ni bos kepada Hawari hadu ada ni. Dia kata, dua orang kanan kita sudah kenal, lami hang pi. Hang pi guna kecerdikan dan kepandaian hang. Macam mana cara hang pandai-pandai pi buat. Maka turunlah Syam'un ke sana. Maka masuk Syam'un ke dalam negeri itu. Berkawan dia dengan budak-budak raja sehingga suka mereka itu dengan dia. Dia ni psikologi sikit. Dua tadi jenis cengeng. Dua tadi dia jenis cengeng. Dia pergi mengadap raja pun dia tak ada diplomasi. Dia cakap terjah-terjah depan raja. Dia habaq terus terang, kami ni utusan Nabi Isa. Nabi Isa hantar kami mai suruh tuanku tinggal tokong tu sembah Tuhan. Tengah lah. Tengah kena rotan kena duduk dan dia lah. Dia tengah.
Bila mai dia ni orang yang ketiga ni Syam'un ni siapa dia? Dia ni ketua kepada Hawari. Orang-orang yang duk sokong Nabi Allah Isa alaihi salam ni, dia ketua. Dia ni cerdik lebih sikit, pasal tu jadi ketua. Nabi Isa hantar pula dia mai. Bila dia mai, dia psikologi. Dia tak ada nak pergi cabar orang tu, nak pergi jengkai orang ni, nak pergi sukai kau ni, tak ada. Dia mai, dia masuk ke bawah. Dia pergi berkawan dengan boy istana. Boy, dia panggil istana punya budak ni, dia panggil boy istana. Dia pergi berkawan dengan budak-budak kerja dalam istana ni dulu. Dia pun syok kat dia. Dia pun nampak dia ni sempoi, dia berkata. Pandai bawa diri, boleh duduk berkawan dengan kita, berkenan. Dia pun berkenan dekat dia. Bila berkenan dekat dia, apa jadi? Suka mereka itu dengan dia, maka sampai khabaran kepada raja. Boy-boy ni dia habang dekat raja. Dia kata, tuanku, ada satu budak baru main ni, dia bagus, budak ni nampak cukup bagus. Cerita dekat raja. Apa jadi? Panggilkan dia. Raja dengar, raja dah panggil main, aku nak jumpa budak ni. Hai, hampa cerita bagus dengan ni, aku pun nak kenal ni. Siapa nama budak ni? Siapa dia ni betul-betul? Raja kata, panggil main. Maka suka raja akan dia. Pandai rupanya Syam'un ni. Memang Nabi Isa tak silap pilih orang. Budak cerdik. Bila pergi depan raja, raja pula jatuh hati dekat dia. Raja tengok, oi bagus dekat ni. Budak ni bagus. Kita bagi dia jadi kepala buai pula. Kita bagi kepala, bagi dia jadi kepala kepada budak-budak istana pula. Bagus budak ni. Maka kata Syam'un pada satu hari bagi raja, bila dia dah boleh ambil hati raja, dia boleh berkawan dalam istana tu semua elok, dah orang pun dah berkenan dekat dia, satu hari dia jalan kerja dia. Apa kata Syam'un kepada raja? Dia kata, pati dengar khabar tuanku Habas. Habas maksudnya penjara, jail. Pati dengar khabar tuanku Habas ataupun tuanku penjara dua orang di dalam penjara tuanku, sebab dia seru tuanku kepada lain daripada agama tuanku. Dah baik dah sembang, boleh pergi mengaikan sekali, boleh pergi turun ke laut sekali, dah nampak cantik mesra elok. Dia petik benda ni. Dia kata, tuanku betul ke dengar cerita kata ada budak mana dua orang main, dua ramai hari tu, kata tuanku buat dalam jail, betul ke? Buat bodoh tanya. Betul ke kata budak-budak ni main duk abang dekat tuanku, suruh tinggal Tuhan yang tuanku duk sembah berapa lama dah, suruh sembah Tuhan yang mata tengok tak nampak apa ni, betul ke cerita ni? Dia duk buat begitu. Adakah tuanku tanya dan tuanku dengar perkataan keduanya itu? Dia tanya pula dekat raja ni, dah kancing dah boleh sembang elok. Dia kata ada yang tuanku boleh dibubuh dia dalam penjara, tuanku sembang habis adakah dengan budak ni? Tuanku tanya habis adakah apa benda yang dia nak bawa betul-betul? Ataupun tuanku tanya tak habis, tuanku terus buah dia dalam penjara. Apa cerita ni betul-betul ni? Tanya. Maka adakah tuanku tanya dan dengar perkataan keduanya? Jika tuanku panggil, tanya keduanya, dapatlah dengar perkataan keduanya. Dia kata pada pendapat saya, dia kata ada baiknya tuanku panggil mereka ni, tuanku tanya betul-betul apa hal mereka ni. Takkan dia saja nak mencari penyakit, meduk cakap kasar-kasar depan tuanku sampai nak kena masuk jail. Takkan dia tak boleh fikir dia boleh kena jail dengan kerana buat macam tu. Apa kata kita panggil mereka ni, kita interview mereka lagi sekali. Padahal dia tu geng, dia buat macam dia nak kenal begitu. Maka suruh panggil raja akan keduanya. Raja pun dengar, okey tak apa, panggil orang dia, bawa keluar main dua-dua orang main. Yuhana dengan bolas ni bawa keluar main. Maka dibawa datang ke hadapan raja. Maka kata raja kepada Syam'un, engkau tanya, panggil bawa keluar main dua orang. Raja kata dekat Syam'un, ni dia budak ni lah yang anda tanya tadi, ni dua orang ni saja betul-betul main buat onak dalam negeri kita. Dia kata, lah hang cakap pandai, hang tanyalah. Dia serah dekat Syam'un, tanya dua orang kawan dia, Yuhana dengan bolas ni. Maka kata Syam'un, siapa suruh kamu mari sini? Dia tanya. Sebelum tu kejip-kejip mata dulu lah, pasal geng kan, tengok kejip-kejip mata apa, dia pada pun tengok, okey. Dia kata, siapa hantar hangpa main? Maka jawab keduanya, Allah yang menjadikan tiap-tiap suatu. Duk cengih lagi, dia jawab, okey. Dia kata, yang hantar kami main ni Allah. Allah Tuhan yang menjadikan semua benda, yang tiada baginya syirik. Lambung sikit lagi, dia kata Allah Tuhan yang hantar kami main ni, Allah yang esa, tidak ada sekutu bagi dia. Dia kata, maka kata Syam'un, sifatkan dengan cakap,
Pendek kata, keduanya perbuat barang yang dikehendaki dan menghukum barang yang dikehendaki. Pendek kata, apa yang Syamun tanya, mereka bagi kerja sama, jawab elok, dia tanya, mereka jawab elok, dia tanya, mereka jawab elok. Maka kata Syamun, apa mukjizat? Syamun kata, kalau betul hampa ni utusan daripada seorang Nabi, Nabi-Nabi ni ada mukjizat. Apa mukjizat yang ada dekat Nabi itu yang hampa boleh tunjuk mai dekat kami? Dia tanya. Maka kata keduanya, apa yang dicita-cita? Jawab Yohana dengan bulas ni, dia kata okey, lah nak minta apa? Bagi tahu mai. Maka suruh raja bawa seorang budak yang terkambuh 2 lubang mata. Dia kata, yang ni dia tulis dalam riwayat yang sahih tidak ada. Tidak ada. Dia mai daripada riwayat yang Israiliyah. Riwayat-riwayat yang ditambah-tambah. Tapi kita baca apa dia nak kata. Dibawa mai ke depan dia satu budak yang beranak-beranak mai tak ada mata. Bukan kata ada mata buta apa, tak ada. Mata tak ada. Dia flat orang ni, dia riti aja, ada hidung, ada mulut. Mata memang tak ada. Dibawa mai budak yang macam ni, yang terkambuh 2 lubang matanya, jadi seperti dahi. Dia kata, tak ada apa. Memang lahir mai, tak ada pelukuk mata pun tak ada. Maka sentiasalah doa keduanya sehingga terkoyak 2 tempat lubang biji mata itu. Maka dia ambil keduanya akan 2 ketui tanah, digentel besar biji mata, ditaruh di lubang mata, jadi 2 biji mata. Dia kata begitu. Masya Allah. Betul tak? Wallahualam. Yang ni tak ada hadis yang sahih yang menyokong cerita ni. Kononnya dia berdoa, tengah duduk doa tu nampak krek dekat yang kosong, tak ada mata tu, nampak krek, nampak terbelah tu, jadi terbuka tempat nak jadi mata tu. Depa ni pula ambil tanah, gelintir-gelintir, buh jadi mata. Boleh tengok macam biasa. Maka tak kala lihat raja yang demikian itu, takjub dia. Raja bila tengok-tengok macam tu terkejut. Ui, dia kata ni, aku ingat dia gelintir-gelintir nak buat kacang kuda kan, nak buat apa, tengok buh pergi jadi biji mata. Begitu. Maka sembah Syamun kepada raja, jika tuan minta asnam perbuat macam ni, dapat megahlah bagi tuan dan asnam tuan. Dia jolok raja. Dia kata, tuanku duk sembah tokong ni lama dah. Dia kata, aku tuanku minta tokong buat benda macam ni bagi jadi sekali. Dia kata, ni budak-budak ni nampak Tuhan mereka izin mereka buat ni. Daripada budak tak ada mata, tiba-tiba pergi jadi gelintir tanah, bubuh jadi mata, boleh melihat. Dia kata, kalaulah tuanku boleh pergi selotok dengan tokong no, boleh pergi sembang pelan-pelan dengan tokong tu, cuba buat tengok macam mana mereka ni buat. Dia kata, kalaulah tuanku boleh buat macam mana budak-budak ni, Tuhan mereka buat bagi ni, kalau tokong boleh buat macam ni, dia kata, dapat megahlah tuanku dan juga asnam tuanku ni. Dia kata, kalau boleh buat, tuanku cantik. Dia kata, tokong tuanku pun cantik. Cuba tengok, dia kata. Maka kata raja, Tuhan yang kami sembah, iaitu asnam itu, tiada dengar dan tiada lihat dan tiada mudarat dan tiada manfaat. Dia biar abang tu. Dia kata, kami duk sembah ni, dia kata, batu, kayu, gambang ni, kita nak boleh buat apa. Dia kata, dia kata, kalau main banjir pun hanyut dengan dia sekali. Jangan kata nak minta tolong selamat kita daripada banjir, biar dia pun hanyut sekali dengan ayat Allah. Dia kata, hak tu hak kami duk sembah dalam butu je. Dia kata, dia habang betul. Dia kata, dan adalah Syamun apabila masuk bersama raja ke rumah berhala, maka perbuat ta'zim dia pada berhala seperti ta'zim raja itu. Lepas tu bila raja bawa dia pergi ke rumah berhala ni, dia kena ikutlah, pasal nak ambil kepercayaan raja ni. Bila pergi masuk, dia tunjuklah macam dia hormat berhala, sebenarnya hati dia tidak hormat berhala itu. Dia kata, sehinggalah disangka ia atas agama mereka itu. Sampai raja ni pun duk nak test lagi, duk tengok dia ni boleh percaya ke kali percaya ni, dia ni nak main apa dengan aku ni, game apa dia nak main dengan aku ni. Raja ni pun bukan kata orang bodoh, dia pun orang cerdik, dia pun reserve, tak percaya 100%, reserve 25%, percaya 75 aja, 25 simpan dalam poket atas. Duk tengok dia ni macam mana. Bila masuk dalam rumah berhala, Syamun ni tunjuk macam tunduk-tunduk hormat sikit. Dia kata orang kita. Dia kata orang kita. Maka kata raja bagi 2 rasul itu, raja kata kepada Yohana dengan bulas tadi, jika kuasa Tuhan yang kamu sembah itu atas menghidup yang mati, kami beriman dengan dia.
Rupanya pergi di rumah berhala tu ada lagi satu benda dia nak test budak 2 orang ni. Apa dia? Ada satu mayat dalam rumah berhala. Satu mayat budak yang dah mati beberapa hari. Budak ni duduk tunggu bapak dia balik baru dia nak ke bumi dia. Bila masuk aja dalam tu, raja sudah pegang 2 orang ni, Yuhana dengan Bulas ni. Dia kata tak apa, bab gelintir tanah liat tadi itu satu pasal, tak apa. Satu lagi aku nak tengok. Ni ada budak mati dalam ni. Kalau hang boleh bagi hidup budak ni, tak payah cakap banyak. Aku beriman dengan Tuhan. Dia kata begitu. Maka kata keduanya, kata Yuhana dengan Bulas ni, Tuhan kami kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Berani dia ni. Dia bertugas kata depan raja ni, dia berkata Tuhan kami Allah, Tuhan Rabbul Alamin ni, apapun Tuhan kami boleh buat. Tu, pakai berani begitu ya, pakai yakin, pakai tawakal macam tu je. Maka kata raja, ada di sana satu orang yang mati sudah 7 hari dia ni. Sudah bertahu dia, nanti bapak dia balik baru hendak simpan. Raja kata di sana ada satu mayat dan 7 hari dah mati, duk tunggu pak dia balik, kami nak sambut dia. Cuba pergi bagi hidup kali dia. Maka dibawa keduanya kepada orang mati itu. Maka doa keduanya secara zahir dan Syam'un doa secara sir. Bila pergi depan budak ni, budak mati ni, dua-dua orang ni angkat tangan minta doa dekat Allah. Ya Allah, tolonglah, ini agamamu ya Allah. Kami dicabar untuk nak membuktikan kebenaran agamamu ya Allah. Tolonglah bagi jadi apa yang ini mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kan? Tolonglah ya Allah, jadikan apa yang dia minta ni. 2 orang ni, Yuhana dengan Bulas, doa kuat. Tetapi Syam'un yang ada di belakang raja, dia pun doa juga. Dia doa secara sir, secara pelan, secara rahsia. Maka tiba-tiba bangkit orang mati itu hidup semula. Syekh ni bangkit ni dia punya duduk senaman lagu tu aja. Hidup 7 hari dah sakit tinggal. Bangkit macam ni dia duduk pusing. Dan kata dia, kata si mati itu, aku sudah mati 7 hari dengan agama syirik, iaitu agama sembah asnam ini. Dia bangkit depan raja, depan semua orang. Dia kata apa? Dia kata aku mati 7 hari dah. Aku mati hari itu ni atas agama syirik, atas agama sembah berhala. Dia kata, maka dibawa masuk aku di dalam 7 padang api. Dia kata, dalam tempoh 7 hari aku mati ini, aku dibawa masuk ke dalam lautan api. Dia kata, maka aku beri ingat kamu yang sembah asnam ini. Terus bangkit jadi pendakwa pula masa tu. Dia kata aku nak bagi warning dekat hampa semua ada sembah berhala ni. Dia kata aku nak bagi warning dekat hampa semua, hendaklah kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dia lagi, dibuka segala pintu langit. Maka aku lihat masa aku mati ni seorang muda yang elok mukanya, syafaat bagi orang yang 3 ini. Dia kata iaitu Syam'un dan 2 kawannya ini. Dia kata dalam tempoh 7 hari aku mati ini, aku diperlihatkan Allah buka langit. Dia kata, nampak daripada sana 3 orang ni. Dia tunjuk 3 Abdul ni. Dia tunjuk Syam'un, dia tunjuk Yuhana, dia tunjuk Bulas. Aku nampak muka mereka ni 3 orang. Nampak Allah tunjuk dekat aku di langit sana. Mereka ni lah orang yang baik-baik. Dia kata, wa anna ashhadu an la ilaha illallah wa anna Isa ruhullah wa kalimatuh. Dan aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Isa ruhullah dan kalimahnya. Maka tak kala lihat oleh raja orang mati telah hidup, dan beringat pula jangan sembah asnam dan hendak sembah Allah, dan mengucap pula 2 kalimah syahadah. Dan kawannya Syam'un daripada jumlah yang berdoa. Maka takjub raja itu, sehabis-habis takjub raja bila tengok-tengok macam ni habis. Dia kata ni aku duk cari selama ni. Dia kata tu dia. Dia kata aku tak sangka benda ni boleh jadi macam ni. Maka tak kala lihat Syam'un akan hal itu. Syam'un yang duduk belakang ni bila tengok raja nampak okey dah. Dan perkataannya sudah memberi bekas kepada raja. Segera menghabar dia dengan sebenarnya bahawa dia adalah utusan Nabi Isa. Barulah dia declare. Selama ni dia undercover. Dia kata. Dia terus kata dekat raja apa? Dia kata, tunggu, saya abang terus terang lah. Sebenar-benarnya saya geng mereka ni 2. Sebenar-benarnya kami 3 ni utusan Nabi Isa. Dia kata, kami memang inilah tujuan kami.
kami nak supaya tuanku sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Syam'un habaq dengan cara dua orang tadi lain. Syam'un punya cara ni raja tak jadi nak marah. Pasal dengar dia cakap elok. Dia cakap tu dengan kasih sayang, bukan dengan benci. Dia cakap tu dengan kasih sayang. Raja rasa macam Syam'un sayang kat dia. Syam'un nak selamatkan dia daripada masuk dalam neraka. Dia rasa macam tu. Maka Syam'un ambil kesempatan ini. Dia kata maka berimanlah raja itu, dan beriman sertanya setengah kaumnya. Bila raja dengar macam tu berasa sejuk hati dia. Raja kata apa? Dia kata tak apalah, kalau macam tu aku beriman dengan Tuhan kamu. Dia turut mengucap syahadah. Dan kufur yang lainnya, bahkan hendak bunuh Rasul yang tiga itu. Raja beriman, sebahagian ikut beriman. Tapi ada sebahagian lagi tetap tak mau beriman dengan Allah. Dia kata apa? Dia kata habis. Raja kita pun dah terpedaya dengan tiga Abdul ni. Dia kata ni sebahagian lagi ni. Mustahil kalau semua nak beriman. Dia daripada dulu, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, dia tak akan dapat satu time semua orang beriman. Tak boleh dapat. Dia mesti ada punya beriman. Dengan engkar ni mesti ada. So bila raja ni, dia hati dia dah boleh terima, dia istihar, kata dia beriman dengan Tuhan Nabi Isa. Sebahagian ikut dia, sebahagian lagi tak mau ikut. Bukan tak mau ikut, dia pun tak puas hati. Dia pun kata lah ni macam ni, kita pergi bunuh tiga orang utusan Nabi Isa kata ni, kita pergi bunuh mereka ni. Mereka ni lah puncak sampai raja kita pergi jadi terpedaya macam ni. Sudah jadi macam tu. Maka sampailah khabar kepada Habib An-Najjar. Ni balik kepada cerita Habib tadi. Pak Habib tadi ni duk belah kambing tadi ni, yang Yuhana dengan bulas mai jumpa dia, habaq kami utusan Nabi Isa. Lepas tu dia tanya, kalau betul hampa utusan Nabi, hampa tentu ada mukjizat. Depa ni kata ada, kami boleh ubat orang yang sakit. Dia kata cantik, kebetulan anak saya sakit, mai kita pergi di rumah. Kalau hampa boleh bagi sembuh dia, aku boleh percaya dengan hampa. Depa ni pi dengan izin Allah sembuh anak Pak Habib ni. Bila sembuh, mereka ni jadi masyhur. Kemudiannya raja panggil mereka, kemudian kena jin. Bila dah keadaan dah mai jadi macam ni, sebahagian orang nak bunuh tiga orang ni. Pak Habib dengar berita ni, Pak Habib lari daripada tempat dia belah kambing di hujung kampung tu, lari mai ke tengah pekan ni. Maka datanglah dia, berlari-lari dia kepada mereka itu, dan nak memberi ingat kepada mereka itu, dan suruh ikut akan utusan Allah ini. Sehinggalah jadi akhirnya barang yang telah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. Dia main ayat surah Yasin ni. وَجَاءَ, dan telah datang dan telah main, min aqsal Madinah, daripada pinggir bandar sana, rajulun yas'a, seorang laki-laki yang berlari-lari nak mai ke pekan ni, nak halang orang yang nak bunuh tiga orang ni. Ini tetap kita duk baca ayat ni tiap-tiap minggu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kita tak tahu rajul yang berlari itu, laki-laki yang berlari itu ialah Pak Habib, nama dia Habib An-Najjar. Jadi minggu ni baca Yasin, bila main ayat ni teringat kat Pak Habib, teringat cerita Pak Habib ni. Memang cerita Habib An-Najjar ni sabit daripada hadis yang sahih. Ini sabit daripada hadis yang sahih. Baik. Kemudian dia kata, sambung ayat tadi, ya hasratan 'alal ibad, wahai rugi dan duka citalah atas segala hamba Allah yang dusta Rasul dan bunuhnya, yakni daripada datang kebinasaan mati mereka itu. Dia lari main ni, dia duk kata ya hasrah, ya hasrah. Dia kata habislah, rugilah, binasalah hampa semua. Dia kata kalau hampa bunuh tiga orang ni. Duk lari mai daripada pinggir bandar nak mai ke pekan ni, pasal dia dengar cerita kata tiga orang ni nak kena bunuh. Siapa dia? Syam'un, Yuhana dengan bulas nak kena bunuh. Dia lari mai, dia nak tahan mereka ni, jangan bunuh. Mereka ni memang sebenar-benar adalah utusan Nabi Allah Isa alaihi salam, yang Nabi Isa itu utusan Allah. Dia nak mai habaq dekat mereka ni. Ya hasrah, dia kata rugilah hampa kalau hampa bunuh orang-orang yang macam ni. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Maka tiada datang akan mereka itu oleh rasul, melainkan adalah mereka itu dengannya, yakni dengan rasul itu istihza, yakni buat olok-olok main dan sebagainya tu ya. Memang begitu sudah menjadi lumrah dalam dunia. Main Nabi mana pun akan ada orang yang buat istihza. Istihza ni maksud dia buat perli-perli main. Itu maksud istihza.
buat acan-acan main. Kawan ni utusan Allah, betul-betul main, Allah hantar dia main. Baca pula, kalau Nabi Muhammad baca pula ayat Quran, kalau Nabi Musa baca pula Taurat. Apa juga yang dibaca daripada kitab samawi ni, musuh tak mau percaya ni, dia buat perli-perli main. Dia buat acan-acan main. Macam lah buat ada juga golongan yang tak mau kepada Islam ni, dia buat main-main macam tu. Cakap pasal Islam, dia buat main-main. Dia tengok orang taruh janggut, dia buat main-main. Dia tengok orang pakai serban, dia buat main-main. Dia ada kemahiran buat drama, dia buat drama. Dalam drama dia tu, dia menggambarkan orang pakai serban, orang pakai jubah ni sesat. Main-main. Sedangkan itu pakaian para rasul. Kita dah baca hadis-hadis cerita kata Nabi ini dakhala Makkah pada hari pembukaan kota Makkah wa alaihi imamatus sauda. Nabi pakai serban hitam. Kita baca dalam hadis sahih cerita macam tu. Kita buat main-main dengan serban ni. Kita kata ni pokok ni susah. Buat main-main kepada orang yang membawa agama ni adalah satu benda yang berulang, berlaku sejak daripada dulu. Sejak daripada dulu-dulu. Maka apa yang berlaku kemudian hari ini adalah ulangan kepada apa yang dah berlaku satu masa dulu. Maka kenalah kepada tiga orang ni, kepada Syam'un, kepada Yuhanna, kepada Bulan. Mereka ni diistihzakan oleh orang-orang yang memusuhi mereka, diolok-olok mainkan oleh mereka ni. Firman Allah, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Maka tidakkah lihat mereka itu, iaitu penduduk Makkah, banyak sudah yang telah kami binasa dahulu daripada mereka itu, kebanyakan daripada umat-umat yang dahulu itu. Tuhan tanya dalam ayat ni, penduduk Makkah tak pernah dengar ke cerita kaum Ad? Mereka tak pernah dengar ke cerita kaum Samud? Mereka tak pernah dengar ke cerita umat Nabi Lut? Mereka tak pernah dengar ke cerita kata dulu ada satu Nabi nama Nabi Nuh, apa yang jadi pada umat dia? Apa yang jadi pada umat-umat ni, pasal apa benda ni tak jadi pengajaran kepada mereka semua? Sudah berapa banyak umat yang ada sebelum penduduk Mekah ni yang main-main Nabi mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa hampa tak ambil iktibar? Annahum ilaihim la yarji'un. Bahawasanya mereka itu, yakni segala qurun yang dibinasakan itu, kepada mereka itu, yakni kepada penduduk Mekah itu, tiada kembali mereka itu. Tuhan kata orang yang dah binasa, yang telah dibinasakan oleh Allah dulu, tak ada seorang pun balik mai hidup. Tak ada. Umat Nabi Lut kena terak bumi, seorang pun tak ada yang selamat. Seorang pun tak ada yang selamat. Tentu pernah dengar cerita tentang satu orang, umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Umat Nabi Saleh apa dia mukjizat Tuhan bagi ke dia? Unta. Tuhan bagi dekat dia unta. Unta tu main, unta besar daripada unta-unta biasa. Bagi kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh pesan kepada orang dia, umat dia ada ni. Nabi Saleh kata unta ni bukan unta biasa, ini unta mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat benda yang tak elok dekat dia, jangan ingat nak buat tak elok dekat dia, kerana kebinasaan akan kena hamba. Nabi Saleh beritahu macam tu. Apa dia buat? Dia pergi potong unta. Dia pergi sembelih unta tu, dia pergi potong semua, bagi mati. Dia mai pula jumpa Nabi Saleh. Dia kata apa? Dia kata, wahai Saleh, unta yang hang kata unta Tuhan hang tu, kami dah bunuh dia. Hang pergi tengok. Dia kata Nabi Allah Saleh alaihissalam pergi tengok habis di kediang dah mati unta ni. Nabi Saleh balik mai dekat mereka. Nabi Saleh kata apa? Dalam Quran sebut, tamatta'u bi kufri. Berseronoklah hampa dengan kekufuran hampa ni salah satu ayam. Dia kata 3 hari aja hampa nak seronok, lepas tu hampa binasa. Apa kata pirang cakap? Dia berkata, kalau betul kami nak binasa, maka kami nak potong unta tu. Tuhan yang bagi kami binasa, kami potong dah, terkeliang dah jatuh. Bila lagi Tuhan nak buat kami ni? Umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Bila lagi? Kalau betul Tuhan yang boleh halang kami buat benda ni, masa kami dipotong tu, masa tu bagi mai buruh kilat panah kami bagi mati. Nabi Allah Saleh kata 3 hari. Apa jadi? Keesokan harinya bangkit muka jadi kala lain. Bangkit pula hari esok muka jadi kala lain. Bangkit pula hari yang ketiga muka jadi kala lain. Akhirnya apa jadi? Dibinasakan mereka ni dengan jerkah malaikat, mati bergelempang.
Seorang daripada umat dia, seorang. Nama dia Abu Rughal. Dia tak ada masa kejadian tu, dia tak ada. Dia tak ada. Dia keluar daripada kawasan yang Allah binasakan umat Nabi Saleh ni, dia keluar. Dia balik aja, dia langkah aja masuk dalam border kawasan yang dibinasakan tu, dia langkah masuk, batu tak tahu mai daripada mana, pam timpa atas kepala, mati Abu Rughal. Yang kemudian yang Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pernah lalu di kawasan Abu Rughal, kena timpa batu ni. Nabi kata, di sinilah dulu Abu Rughal. Dia kata orang kuat yang menentang Nabi Saleh dibinasakan, dan dia dikebumikan di sini bersama dengan tongkat dia. Sahabat tak kuat korek tengok ada sungguh tongkat Abu Rughal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kalau dan dia ambil tindakan, dia tak lepas. Seorang pun dia tak akan lepas. Jangan sampai Allah ambil tindakan macam tu kepada orang yang derhaka dia. Jangan sampai Allah bertindak begitu pada orang yang derhaka dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia cerita dekat kita benda yang sama dalam ni, annahum ilaihim la yarji'un, bahawa mereka itu, yakni umat yang dibinasakan dulu-dulu tu, tak ada daripada mereka tu yang kembali semula. Maka tiadakah ambil bandingan wahai ahli Mekah dengan segala umat yang telah binasa dengan sebab dusta ke Rasul mereka itu. Maka sepatutnya beriman mereka itu. Tuhan kata patut-patutnya penduduk Mekah bila dengar cerita-cerita macam ni ambil iktibar. Sepatut-patutnya bila dengar cerita macam ni ambil iktibar. Cukuplah. Yang lepas-lepas ke depan kita buat bagi elok. Sepatutnya macam tu. Firman Allah, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, dan bahawasanya tiap-tiap makhluk itu sesungguhnya sekalian, yakni semua sekali pada sisi kami dihadir mereka itu kerana nak dihisab. Tuhan beritahu dalam ayat kita duk baca ni, Yasin ni, dia kata apa? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, sesungguhnya tak ada kecuali semua orang esok akan dihadirkan di padang mahsyar untuk dibicarakan di depan Allah tanpa kecuali. Tuan-tuan sebutlah satu nama yang tuan-tuan biasa kenal, biasa dengar nama tu, melainkan dia akan bangkit dan hadir di padang mahsyar esok ni. Sebutlah nama siapa pun yang kita kenal. Dia baru mati minggu lepas ke, dia dah mati 10 tahun lepas ke, dia dah mati 1000 tahun lepas ke, kita pernah dengar nama dia. Mati dah berapa ribu tahun dulu ke, kita sebutlah nama siapa? Abu Jahal misalnya. Dia akan ada di padang mahsyar esok ni. Untuk sebut satu nama, siapa dia? Firaun. Dia akan ada di padang mahsyar esok ni. Sebutlah satu nama yang kita biasa dengar, yang biasa kenal, yang apa pun, semua tu Tuhan kata apa? Muhdarun, akan dihadirkan di mahsyar esok ni untuk dibicarakan. Tak ada orang boleh lepas daripada perbicaraan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha, dan bermula dalil bagi mereka atas bangkit kubur dan tauhid Allah itu ialah bumi yang mati. Tuhan kata cerita kata orang mati nak hidup balik ni, dalil tu ada banyak. Tuhan kata benda yang mati aku boleh bagi hidup ni banyak. Tuhan kata bukan manusia saja mati aku nak bagi hidup balik, banyak benda lain yang mati aku boleh bagi hidup balik. Apa dia? Kami hidup akan dia, yakni akan bumi dengan air hujan. Tuhan kata contoh apa dia? Depan mata apa tengok satu kawasan padang pasir, tak ada tumbuh-tumbuhan sepokok pun, aku boleh ubah dia bagi jadi kebun kurma, aku boleh ubah dia bagi jadi kebun anggur. Kita kata dalam kuliah yang keberapa dulu, di mana? Di Libya. Muammar Gaddafi buat di sebahagian daripada gurun Sahara. Gurun Sahara nama ni, kering, kontang, pasir, debu semata-mata. Dia buat sistem apa nama pengairan apa semua begitu begini, hidup bumi itu. Sebahagian daripada Sahara dia ambil guna tu, hari ini menjadi satu kawasan kebun yang anggur, yang macam-macam buah ada di situ. Bukan Muammar Gaddafi yang bagi hidup kawasan tu, dia berusaha untuk nak menghidupkan kawasan tu, tapi yang menghidupkan kawasan tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak izin, dia buat apa pun tak jadi. Tapi kalau Allah mahu, benda tu jadi. Maka Allah sebut dalam ayat ni, berapa banyak bumi yang kami bagi hidup dia dengan air hujan, maka keluar tumbuh-tumbuhan daripada wa akhrajna minha habban, dan kami keluar daripada bumi yang asal-asalnya mati, kering, kontang itu akan biji-bijian gandum, padi, jagung dan sebagainya. Itu dia Tuhan kata.
Tuhan kata 1400 tahun dulu masa Quran turun. Hari ini jadi depan mata. Libya sudah membuktikannya. Faminhu ya'kulun. Maka setengah daripadanya makanan mereka, yakni makanan manusia, dan setengah daripadanya makanan binatang mereka itu. Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang Tuhan bagi hidup, bagi tumbuh ni bukan manusia saja makan, bahkan sebahagiannya menjadi makanan kepada menatang-menatang ada-ada. Begitu. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Dan kami jadi padanya, yakni pada bumi tadi ni, beberapa banyak kebun daripada pokok tamar dan pokok inab. Inab ni anggur. Tengok. Hak Tuhan sebut dalam Quran tu jadilah ni. Yang kata di Libya tu tanam anggur. Jadi macam yang Tuhan kata ni, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami keluar daripada bumi itu segala mata air tawar mengalir di dalam kebun. Daripada kering kontang tiba-tiba keluar mai air, tak tahu mai daripada mana, tak tahu. Tuhan hantar mai air tu. Liyakulu min thamarih, supaya makan mereka itu daripada buah-buahannya. Wa ma amilathu aydihim, dan tiada perbuat akan dia, yakni akan buah-buahan itu oleh tangan mereka, tetapi buah-buahan itu perbuatan Allah semata-mata. Itu dia Tuhan beritahu. Ni hak kita habaq tadi ni, wa ma amilathu aydihim. Tuhan kata kalau hampa pergi usahakan pertanian apa pun, bukan tangan hampa yang bagi tumbuh benda tu. Tuhan kata. Sebaliknya apa? Aku yang bagi tumbuh benda tu. Tuhan kata dalam Quran, dalam Yasin yang kita duk baca ni. Banyak orang kita dia apa nak kata? Dia duk rasa dia. Dia duk rasa dia. Dia kata dia yang usahakan jadi subang macam tu. Dia terlupa dia usahakan, Allah yang bagi. Bukti dia apa? Ramai orang yang usaha tapi tak jadi. Pasal apa? Pasal Allah tak bagi. Bukan pasal hang usaha. Semua orang usaha, tapi hang punya jadi, hak orang punya tak jadi. Pasal apa? Pasal hang Allah bagi, depa Allah tak bagi. Sama dengan hidup mati, samalah. Dengan hidup mati pun sama. Ada orang kena sakit jantung, pergi jumpa doktor tu, berubat-berubat baik. Boleh main buah balik, swing dari pi sampai lepas pasang berapa. Doktor tu juga, dia pergi buat operasi, dia buat apa dekat doktor tu juga. Dia pergi berubat kat doktor tu, lepas-lepas tu jadi kuat balik. Pukul bola golf daripada pintu pagar PGR tu, pergi jatuh di baik lagi tu. Lepas bypass tu, dia boleh kuat lagu tu. Ada yang pergi doktor tu juga, mati atas meja pembedah. Siapa yang bagi hidup, siapa yang bagi mati? Doktor ni kan? Dah, doktor ni berusaha. Yang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan abang yang tu dekat manusia semua. Wa ma amilathu aydihim, dan tiada perbuat akan dia, yakni buah-buahan itu oleh tangan mereka itu, tetapi buah-buahan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yashkurun, maka tidakkah syukur mereka itu akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh jadikan mereka itu mentauhidkan Allah dan beriman dengan dia. Manusia kalau dia fikir benda ni cukup untuk dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insaf dia. Sakit kena masuk hospital, doktor pakar daripada hospital pakar yang dia ni memang terkenal dengan kepakaran dia, yang kebanyakan kes masuk mai dekat dia, alhamdulillah Allah izin bagi elok. Tapi ada dalam ramai-ramai tu yang dia tak boleh buat apa. Yang dia tak boleh buat apa, maknanya kepakaran dia tu hanyalah usaha. Yang nak bagi berjaya ataupun tidak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah, Tuhan yang telah menjadikan berpasangan sekalian kejadian itu. Tuhan bagi jadi semua berpasang-pasang. Mimma tunbitul ard, daripada barang yang tumbuh oleh bumi, seperti durian. Ada tulis durian pula. Allah bagi jadi atas muka bumi ni macam-macam, dia kata tumbuh-tumbuhan, dia kata seperti durian, cempedak, padi jawi dan padi pulut. Beras lah tu, beras jawi, beras pulut. Dia kata beras saja berapa macam tak ada. Beras saja kita zaman 70-an dulu, dia kata beras mahsuri dengan beras mak candu. Dulu tahun 70-an kan, orang kaya makan beras mak candu. Lah mana ada mak candu apa mak masuri, semua tak ada. Lah dia main apa? Basmati. Dia main lagi basmati, dia main poni rice dia panggil.
Macam ni punya Tuhan duk bagi mai dekat manusia lah ni. Dia duk bagi ni, dia duk bagi satu dia bagi. Dan dia bagi jagung, dia bagi kacang dan macam-macam lagi. Wa min anfusihim, dan Tuhan menjadikan daripada diri mereka itu laki-laki dan perempuan berpasang-pasang. Allah bagi jadi manusia ada laki-laki ada perempuan, bagi jadi binatang ada jantan ada betina, bagi jadi pokok dia ada pokok jantan pokok betina, benih boleh bercantum, boleh tun, boleh jadi lagi baik dan sebagainya. Tuhan bagi jadi semua ni, jin dan manusia dan sebagainya. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada barang yang tiada ketahui mereka itu, daripada kejadian Allah yang ajaib-ajaib yang ada zahir sekarang ini, seperti kapal terbang, kapal selam dan lainnya. Itu dia. Ni ayat tu jadi pendek, dia kata apa? Wa mimma la ya'lamun, benda hak Tuhan bagi jadi ni, hak kita tahu, hak kita tak tahu pun ada Tuhan duk bagi jadi lagi. Tengok apa ada lah ni tuan-tuan, bukan cakap kapal terbang, bukan cakap kapal selam, macam-macam Tuhan bagi jadi lah ni. Teknologi handphone pun cukup dah benda. Teknologi handphone tu, kalau nak sembang pasal itu aja sambung kuliah subuh bagi tu. Teknologi handphone tu saja. Lah ni semua dalam handphone tu ya, semua. Kamera pun di situ, kalkulator pun di situ, nak convert nilai currency pun ada di situ. Dahsyat benda. Satu benda yang 10 tahun dulu orang tak pernah sangka, hari ni jadi. Bawa satu handphone dia, segala-galanya ada di situ. Dalam handphone ada memory card. Dalam memory card tu tuan-tuan boleh buat segala macam maklumat dalam tu. Dengan nombor akaun bank, dengan apa bil apa nak bayar semua masuk simpan dalam tu. Jadikan handphone tu sebagai satu organizer yang boleh organize hidup kita sebulan 30 hari. Allah yang menjadikan benda ni. Walaupun manusia mencipta, tapi Allah yang memberi ilham kepada manusia sehingga lahir ciptaan yang macam ni. Kalau Allah tak bagi ilham tu, manusia tak boleh buat benda ni. Dia main macam-macam teknologi ni. Cerita gelombang ni saja aku tak faham pula. Cerita gelombang ni pun kita tak faham dah. Gelombang handphone, gelombang apa siaran televisyen, gelombang ni ada analog, ada digital. Pening tu lah kalau fikir benda ni. Nurul Ihsan tak sebut lah yang tu. Tapi dia nak hafal, kata wa mimma la ya'lamun. Tuhan bagi jadi benda yang hampa tak tahu. Tuhan duk bagi jadi satu duk main dalam dunia ni. Dengan teknologi Bluetooth, infrared ni, hari ni punya cerita ni. Bluetooth, infrared. Nak hantar, kita snap satu gambar, kita nak hantar dia dekat kawan duduk sandah di tiang sana tu. Kita pakai Bluetooth dia. Kita suruh dia on dia punya Bluetooth. Kita send pergi. Apa nama dia? Jembalang 89. Kita hantar pergi dekat Jembalang terima. Gambar yang kita snap tangi ni, dia pergi terpitik gambar tu turun dalam kamera dia, turun dalam handphone dia. Tak lari hidung kau kata nak sengit kanan sikit ke telinga nak jatuh bawah sikit, tak ada. Macam mana dia ambil? Macam tupi sana. Dia kirim melalui gelombang. Gelombang ni siapa punya tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala punya. Pening tuan-tuan. Fikir benda ni, orang yang kerja telekom, orang yang kerja telkom, orang yang kerja Maxis, orang yang kerja apa, patut-patut tak tinggal semayang mereka ni. Kalau dia faham benda ni, tak tinggal semayang mereka. Pasal apa? Kebesaran Allah duk ada di teknologi ni semua. Laser, nama laser. Dulu kata filem Star Wars saja ada apa pedang laser apa semua. Hari ni berubat orang sakit pakai laser. Pakai laser je, pakai tembak cahaya apa pun tak tahu. Dia boleh mematikan sel-sel apa yang duk ada dalam badan orang sakit ni. Pakai laser aja tembak. Siapa bagi jadi tuan-tuan laser ni? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa. Dia bagi jadi benda-benda ni semua. Allah sebut dalam ayat ni, dia sebut dia kata apa? Wa mimma la ya'lamun. Allah bagi jadi barang yang tiada ketahui mereka itu. Takat tahun 2007 ni kita boleh sembang takat tu je, takat gelombang, takat Bluetooth, takat infrared, takat laser. Tuan-tuan, 10 tahun lagi anak kita nak sembang pasal apa? Sampai tak ada ketataan nak bubuh Bluetooth pun tak lalai dia bubuh apa, dia bubuh S saja. S tu apa pun tak tahu. Samsuri dah. Tak tahu tuan-tuan apa teknologi yang Tuhan nak bawa mai ke dalam alam ni. Dia kata, yakni tiap-tiap yang tiada pada masa dahulu. Dia kata benda yang dulu tak ada Tuhan akan bawa mai in future.
Masa depan, tuan-tuan, Allah akan bawa mai benda-benda ni. Maka sekarang baru diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak dulu tak ada, hari ni ada. Hak hari ni tak ada, 10 tahun ke depan akan ada. Tuan-tuan, kalau kita khutbah Jumaat masih secara tradisional lagi. Masih duduk naik macam member berdiri, pegang tongkat apa lebih tua je. Ke depan itu, tuan-tuan, teknologi tu ada tepi. Skrin pun tak ada. Dia tunjuk mai buat ni dulu nak buat tak tahu. Bila bercakap, bila khatib baca je ayat cerita tentang silih berganti malam dan siang, dia mai gambar dia keluar tu. Kalau menguap lagi kau tahu tu memang kena bawa okey orang menguap macam tu. Tidak mustahil, tuan-tuan. Lagi 5 tahun, lagi 10 tahun benda ni akan ada. Khatib sebut apa pun dia keluar mai satu gambaran di situ. Telinga kita tu dengar apa yang khatib kata, mata kita boleh melihat apa yang dia kata. Kalau dia bercakap tentang kemusnahan, dia cakap kata macam mana Allah membinasakan umat-umat dulu. Dia kata, dan dia kata hari ini juga Allah buat mai kebinasaan, tapi tidak seteruk umat dulu. Dia mai gambar. Tunjuk gambar banjir tsunami mai macam mana hanyut habis dengan bas ekspres, dengan apa bulldozer, terapung macam ayah, dia tunjuk macam tu, tuan-tuan. Kalau sekiranya kita boleh memanfaatkan teknologi itu, tentang bayangkan kesan kepada orang di masa depan macam mana. Benda ni Tuhan dah sebut dalam ayat ni, wa mimma la ya'lamun. Benda yang hari ni hampa tak tahu, ke depan Tuhan akan download satu-satu. Download dia panggil. Dia akan download teknologi ni satu-satu. Manusia nampak kebesaran Allah kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak beriman, dia tak ambil iktibar apa daripada apa yang terjadi di keliling kelalang dia. Maka sekarang diadakan benda-benda tu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalil yang kuat bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang amat kuasa menghidup dan mematikan dengan roh dan jasad. Kerana itu terlebih mudah daripada baru nak memperbuat itu dia. Cerita orang mati nak bagi hidup ni janganlah kata Tuhan tak boleh buat. Hak lagi dahsyat lagi Tuhan dah buat. Macam mana benda hak kecil nak bagi hidup balik orang mati ni hampa kata Tuhan tak boleh buat? Jangan kata begitu. Dan menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, tiada seyogia Allah itu disyirikkan sesuatu pun dengan dia. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita sambung wa ayatun lahumul lail. Lepas ni kita sambung wa ayatun lahumul lail naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Lepas ni dia nak mai cerita apa? Dia nak mai cerita dekat kita tentang Allah Subhanahu wa taala bagi jadi malam dan siang. Dalam ayat ni tuan-tuan dia akan cerita kat kita apa? Dia akan cerita dekat kita ni kalender hijrah dengan kalender Masihi. Dua-dua pun ada guna. Kita jangan kata kita ni Islam, kita mau hijrah, kita tak mau Masihi. Hijrah kalender Islam yang mengambil kira perjalanan matahari. Masihi kalender orang putih, tetapi dia mengambil hijrah mengambil kira bulan. Masihi mengambil kira matahari. Dua-dua tu baik bulan baik matahari, dua-dua ni Allah bagi jadi dengan hikmah yang ada di sebaliknya. Nak menentukan waktu sembahyang, kita guna matahari dan kita guna naik turun dia macam mana. Matahari nak terbit masuk waktu apa, matahari tergelincir masuk waktu apa, matahari kalau suluh bayang-bayang lebih, itu kita guna matahari. Bulan kita ambil kira dari segi nak tentu puasa bila, nak tentu raya bila dan sebagainya, itu kita tengok bulan. Maknanya antara matahari dan bulan tidak ada permusuhan di antara dua tu. Dua-dua tu makhluk Allah yang kita kena ambil manfaat daripada apa yang Allah bagi jadi. Dua-dua tu Tuhan bagi jadi ada gunanya. Kita akan tengok macam mana lari kalender Islam dengan kalender Masihi. Macam mana lari dia, berapa hari lari dia. Kalau hari ni orang tanya, ni ustaz umur berapa lah ni? Kita abang dekat dia umur 45. Kita kata 45 tu kiraan Masihi ataupun kiraan Hijrah? 45 tu kiraan Masihi ataupun Hijrah? Kita akan tahu. Antara Masihi dengan Hijrah selisih dia berapa lama. Bagi orang yang umur dah sampai 80 lebih, tanya umur berapa lah ni? 85. Kalau 85 tu kalender Masihi, Hijrah dia sudah
87. Kita silap. Kita bila kata orang tu mati, umur apa dia? Kata dia 63. Oh, eloklah umur Nabi. Kita kata, dah. Kalau ikut kalender hijrah, dia sudah 65. Dia sudah 65. Orang putih kata dia 63. Hijrah kata dia 65. Pasti selisih dia 2 tahun. Maknanya bukan umur Nabi. Dia bonus 2 tahun lebih daripada Nabi. Nampak tak? InsyaAllah kita akan tengok dalam ayat yang akan datang. Dia akan main cerita-cerita yang macam tu. Dan cerita macam mana berambat di antara malam dan siang, dia akan cerita dekat kita. Tidak pernah malam dipotong siang. Tak pernah. Dan tidak pernah siang dipotong malam. Tak pernah jadi. Ni kata pagi esok, nak main pukul 6 esok, dia mula nak cerah. Tak pernah malam tidur buat bantah, tak mau nak cerah. Sampai pukul 6, sampai pukul 6 setengah kedua gelap. Bukan kedua cerah, kedua gelap. Lepas tu pukul 7, pukul 8, pukul 9 pagi pun dia jadi macam mana pukul 9 malam. Tak pernah jadi, tuan-tuan. Kalau jadi, kiamat sudah dekat. Dia macam tu. Pasal apa? Pasal Allah sudah atur. Dan semua cakrawala ni tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau matahari yang hebat tu boleh tunduk kepada perintah Allah, apalah kita ni, kita nak bantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita tuan-tuan. InsyaAllah ke depan dalam surah Yasin ni ada banyak benda yang kita tak sangka-sangka ada diceritakan di dalam surah Yasin ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan kita, dan kita boleh mengikuti apakah maksud yang tersirat di sebalik surah Yasin yang menjadi surah popular, terutamanya di kalangan orang Melayu kita ni. Kita nak tahu apa makna yang terkandung di dalam ayat-ayat ni. Jadi malam ni kongkong kita dapat satu. Apa dia? Waja'a rajulun yas'a. Dan datanglah seorang lelaki berlari-lari. Kita tahu dah Habib An-Najjar yang duk lari itu. Dan sekali kita boleh flashback balik apa pasal yang dia lari ni, kita boleh tahu dah cerita tu. Di situlah terletaknya kelebihan orang yang belajar tafsir Al-Quran. Bila dia baca ayat tu, dia boleh tahu apa intipati ayat tu. Kita baca di masjid mana baru ni mukadimah? Ikan batu ke mana yang kata Nabi SAW dia sembahyang sunat rakaat pertama sahaja 100 ayat surah Al-Baqarah dia baca, bangkit tak lagi, sambung lagi 100 ayat surah Al-Baqarah. Lepas itu sambung surah-surah itu, Nabi baca ayat macam tu. Tak apa lagi, sahabat yang berimam dengan Nabi kata apa? Nabi bila dia baca mai sang ayat minta, dengar suara Nabi itu macam meminta-minta. Nabi bila dia baca ayat puji Allah, dengar suara Nabi, intonasi suara Nabi itu memuji Allah. Nabi bila dia baca ayat cerita pasal azab, dengar merintih suara Nabi, takut kepada azab Allah. Nabi dia macam tu. Dia tak main rendah lagu dah. Dia faham apa yang dia baca. Setentunya Nabi faham apa yang dia baca. Bila orang semayang bersama dengan Nabi ni, jerak masuk dalam hati makmum yang semayang ni, jerak masuk dalam hati ni. Bila dengar suara Nabi, tuan-tuan, kita tengok imam Masjidil Haram baca bulan puasa apa sudah dah. Dia main-main ayat-ayat yang tertentu tu dia tak boleh baca. Bukan dia lupa, dia sebab. Pasal apa? Pasal dia faham maksud ayat. Dia sebab. Dia nak pergi tak boleh, dia nak pergi tak boleh. Bukan dia lupa, dia sebab. Dia sebab tu pasal ayat tu cerita. Kita tak tahu ni, dia ingat nak makan murtabak, tak tahu apa. Nabi dia sebab. Dia sebab tu kan. Orang-orang yang faham ni dia macam tu. Itulah roh semayang mereka. Dan itulah, disitulah terletaknya kelemahan kita. Nah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua. Ruang-ruang untuk kita memperbaiki diri kita masih terbentang luas di depan kita. Penuhi ruang-ruang itu dengan ilmu dan dengan kesedaran. Ruang itu ada banyak. Penuhi ruang itu dengan ilmu dan dengan kesedaran. Masa kita makin singkat. Kita bukan makin panjang masa, kita makin singkat. Kemarin dengan hari ini, kita dengan kubur makin dekat. Hari ini dengan itu, kita dengan kubur lagi dekat. Bulan ni dengan bulan depan, kita lagi dekat ke kubur. Tahun ni dengan tahun depan, kita menghampiri kubur kita. Masa semakin singkat. Manfaatkan masa yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kesungguhan kita. Allah bantu kita untuk nak mencapai kesungguhan hati kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kesanggup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.